orang yang mati syahid itu tiada hancur ia di dalam kuburnya. Dan tiada makan akan dia oleh tanah. Seperti mana orang-orang yang tidak mati syahid. Betul ke dia kata orang mati syahid ni, badan dia tak reput. Badan dia tak dimakan tanah. Itu persoalan yang dia nak beritahu. Yang kita pastinya pada dia, dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut secara jelas, Inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Itu hadis. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas bumi makan badan para nabi. Nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Nama kata Nabi, badan tidak akan dimakan oleh tanah. Maksudnya tidak akan reput. Semua Nabi macam tu. Siapa kata? Dalam hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Nabi sebut jelas bahawa para Nabi, jasad tidak akan reput. Satu. Baik, habis tu macam mana ni? Yang kata orang mati syahid, kata tak reput, betul ke? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang boleh dijadikan dalil kata orang mati syahid tak reput. Tidak ada hadis. Habis tu, yang kata orang hafal Quran pun badan tak reput macam mana? Tidak ada hadis. Tidak ada hadis yang boleh dibuat dalil mengatakan orang yang hafal Quran juga jasad tidak reput. Tidak ada hadis. Habis tu macam mana? Tak ada macam mana lah. Dia tu kalut. Dia nak kata tak reput. Tetapi di kalangan ulama ni ada sebut. Dia kata apa? Walakin syahidal waqi' bi anna minal amwat man la ta'kulul ardu jasadah. Ini huraian ulama. Dia kata apa? Tetapi realiti yang berlaku pada hari ini. Dia kata ada di kalangan orang mati ini jasad dia tak dimakan bumi. Ulama kata. Bukan hadis. Ulama kata. Realitinya kita duk tengok ada berlaku. Orang yang bukan Nabi tapi bila mati, bila dikebumikan, jasad dia tak reput. Ada jadi. Baik, dia kata apa? Sabata dzalika li ba'dhi syuhada was-salihin wa li ghairihim minan nas. Dan benda ni dah terbukti dah, dia kata. Ada berlaku kes badan tak reput ni di kalangan orang yang mati syahid, di kalangan orang-orang yang soleh. Dia kata, dan di kalangan manusia-manusia tertentu. Tuan-tuan, Fir'aun pun tak reput. Fir'aun, jasad dia duk ada lagi. Yang duk jadi apa? Mumia, apa dia panggil? Tak reput. Oh, dah usaha tu pasal dia buh ubat awit. Tak kira lah buh apa-apa, dia tak reput. Kalau Allah nak suruh reput, buh apa pun reput. Tapi Allah izinkan tak reput. Atas apa alasan tu lain cerita. Tapi Allah izinkan jasad dia tak reput. So, ulama kata apa? Ulama kata, realitinya dalam masyarakat hari ini, ada. Dia kata orang-orang yang tertentu ni, kemudiannya terbukti. Badan dia tak mereput. Contohnya apa dia? Asy-syuhada. Contoh dia apa? As-salihin. Orang-orang yang saleh. Kan hari tu kat masjid apa? Kampung Bengali ke apa tu? Lepas nak buat masjid, tapak baru tu makan kawasan kubur. So, dapatkan perintah ni, pergi korek lah. Ada. Orang tua ni mati 12 tahun dah. Intact. Dia kata, bukan badan dia tak apa. Kain kapan dia pun dah elok menangis anak-anak. Anak cucu main tengok, buka balik. Tengok, Allahu Akbar, ayah. Muka cantik. Tuan. Allah tunjuk atas apa sebab hanya Allah yang mengetahui. Tapi dia ni siapa? Dia ni dulu imam masjid dan dia guru Quran. Dia mengajar Quran di kampung. Tak ada ambil duit pun. Mailah, siapa nak mai, daripada mana, mai tak ada pernah minta duit apa, mai dia mengajar lagu tu ya. Allah bagi dia lagu tu. Bila orang nak buat pembesaran masjid, melibatkan kawasan kubur, orang lain semua habislah. Dia duk elok. Berbelas tahun dah meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan kerana tu dalam syarah hadis ni dia tulis, dia kata apa? Sabata dzalika li ba'dhi syuhada was-salihin wa li ghairihim minan nas. Benda ni dah terbukti dah. Memang ada kes ni berlaku. Tetapi itu bukan dalil. Dia kata, walakin yanbaghi an yu'lama annahu la yastadillu bidzalika ala salahir rajul. Tak boleh nak jadi dalil kata kalau dia jadi guru Quran tak boleh. Tak boleh. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kata. Tapi orang yang hafal Quran ni bagus tak bagus, tuan-tuan?
Bagus. Yang tu no doubt, tidak ada keraguan. Hadis daripada Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, "Masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah." Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata perumpamaan orang yang membaca Quran dan dia seorang yang hafaz Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Dia di hari akhirat esok, dia bersama dengan malaikat yang mulia-mulia. Itu. Wa mathalul ladzi yaqra' wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadid falahu ajran. Dan satu orang pula yang dia ni baca Quran susah. Dia ni jenis lidah keras. Nak sebut dad tak boleh. Ada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia main begitu. Dia dad tu dia tak boleh nak sebut. Dad dia tak boleh sebut. Tapi dia pulun. Dalam hadis kata apa? Wa huwa yata'ahaduh. Dia pulun. Dia tekun. Dia bersungguh-sungguh. Walaupun lidah dia sebut ni tak, dia duk pulun juga. Wa huwa alaihi syadid. Sampai nampak susah. Ni nak sebut makhraj huruf tu, nak sebut tu sampai cekang awak tengkuk, muka merah menyala, sampai macam tu. Nak baca Quran ni, tapi dia nak baca juga. Falahu ajran. Nabi kata, bagi dia 2 pahala. Lebih pada kawan hafal Quran tadi ni. Dia ni 2. Pasal apa? Pasal biasanya orang bila dia nak buah tak boleh, dia nak buah tak boleh. Tak mau baca dah. Biasa begitu. Tapi dia tidak. Dia nak sebut tak boleh pun dia baca juga. Dia baca juga. Baca tu satu pahala. Kesungguhan dia tu satu pahala. Tuhan bagi. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan. Hadis kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya bagus tak orang baca Quran? Bagus tak orang hafal Quran? Bagus. Tapi adakah badan dia tak reput? Tidak ada dalil. Begitu. Baik. Kemudian ada satu hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Quran wastazharahu fa ahalla halalah wa harrama haramah adkhalahu Allahu bihil jannah. Siapa yang baca Quran dan menghafal Quran. Nabi kata. Dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dia akan masuk syurga. Macam tu punya cerita. Hafal Quran dan dia pegang dengan Quran tu. Halal, haram, dia pegang. Ada tak ada tuan-tuan orang yang hafal Quran jadi merapu? Ada tak ada? Ada. Ada. Hafal. Tuhan dah bagi dah dekat dia. Hati dia, dada dia boleh terima 30 juzuk Quran. Pelan-pelan lupa. Pelan-pelan lupa. Pelan-pelan lupa, pergi jadi budak nakal, pergi jadi naughty boy. Daripada hafal Quran. Ada, tuan-tuan. Itu sebab Nabi SAW bagi warning benda ni. Baca Quran, hafal Quran, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maknanya Quran tu bukan hafal saja. Ingat dan beramal. Masuk syurga, Nabi kata. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitih. Nabi kata apa? Dan dia boleh memberi syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarga dia. Kulluhum qad wajabat lahun nar. Yang mereka ni dah pun nama ditulis untuk masuk neraka. Dia boleh ambil 10 orang bawa keluar. Cumanya apa dia? Hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata itu apa? Dan ada cerita orang. Tak kala Muawiyah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengalirkan air daripada kubur orang-orang yang mati syahid. Terus disuruhnya orang-orang suruhannya panggil waris-waris yang mati syahid dalam perang Uhud untuk dibongkarkan kuburnya. Ini kita cerita. Kita pergi ke kawasan Uhud, kita tengok ini perkuburan syuhada. Ini Jabal Uhud. Balik ini ada Jabal Rummah. Dia kata, pasukan pemanah dulu. Asai-asai orang yang mati dalam perang Uhud, tanam belakang tu. Sebelum berlaku perang Uhud, Jabal Rummah tu dia panggil Jabal Ainain. Bila jadi perang Uhud, pasukan pemanah duduk di atas, orang panggil Jabal Rummah. Rummah tu maksudnya pemanah. Tanam di belakang tu. Dan belakang tu adalah kawasan wadi, kawasan air. Kalau hujan lebat,
Kawasan tu dia akan jadi macam anak sungai. Dan wadi itu dia panggil Wadi Qana. Wadi Qana. Belakang Jabal Rumah tu, Wadi Qana. Khaf, Nun Alif, Ta Marbutah. Wadi Qana. Zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, bila main hujan lebat, air duk lalu deras kawasan tu, kubur tu dah jadi masalah. Ada yang nak terbongkar keluar. Mayat. So Muawiyah kata, panggil adik-beradik orang yang mati ni, habang kat mereka, kita nak pindahkan kubur ni, bawa ke depan. Ke depan Jabal Uhud. Maka kerja pemindahan pun dilakukan, dia kata. Kata dalam kitab ni, dia kata, panggil waris-waris itu, bagi tahu kita nak pindahkan mayat itu, kerana di situ kawasan laluan air. Kata sahabat Nabi yang bernama Jabir, maka kami keluarkan orang-orang yang mati syahid yang ditanam di situ. Dan telah kami dapati akan mereka itu lembut badannya dan halus badannya. Maka kena di jari kaki seorang daripada orang yang dibongkarkan kuburnya itu. Kena dengan penyodok tanah. Lalu keluar darah daripadanya. Yang tu jadi. Jadi di depan mata benda tu sudah jadi. Apa dia? Badan tu lembut macam orang baru tanam tak sat ni. Badan lembut, elok, berisi, intact, orang putih kata. Tidak cukup dengan itu, bila nak pindah tu duk korek, kena penyodok, berdarah. Penyodok kena di kaki, berdarah. Macam orang hidup, darah duk jalan di dalam badan. Ini kata apa? Kata Jabir, ketika proses pemindahan mayat syuhada Uhud. Begitulah keadaan dia. Semua syuhada tu badan tak reput dan ada yang masih berdarah, dia kata. Dia kata begitu. Maka telah kami dapati akan mereka itu lembut badannya. Dan bila terkena penyodok, lalu keluar darah daripadanya. Dia kata. Masalah. Dia kata orang yang mati syahid itu hidup di dalam syurga. Ini pula cerita. Yang kata hidup tu macam mana? Hidup mereka itu bersuka-suka. Makan, minum dan lainnya. Orang mati syahid ni. Kita nampak badan dia macam kaku. Mati. Di sisi Allah dia hidup. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah Quran seperti yang didatangkan oleh At-Tirmizi hadis dia. An Ibni Mas'ud annahu su'ila an qawlihi wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ayat tu diriwayatkan pada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya ditanya orang akan dia daripada tafsir yang didengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang bermaksud, jangan sekali-kali kamu sangka orang yang mati dibunuh dalam perang sabilillah itu orang mati. Quran kata macam tu. Never ever ingat orang yang mati syahid itu mati. Bahkan mereka itu orang hidup. Hidup mereka di sisi Tuhan mereka. Bahkan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi rezeki akan mereka itu. Makan, minum, bersuka-suka mereka di dalam syurga. Macam tu ayat Quran kata. Bila didengar oleh Abdullah bin Mas'ud perkataan orang akan tafsir ayat itu. Lalu Abdullah bin Mas'ud jawab. Faqala ama ana qad sa'alna an zalik. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah kami sesungguhnya telah tanya tafsir ayat itu kepada Nabi SAW? Bila orang tanya dia kata, no. Soalan hampa ni, soalan tu kami dah tanya Nabi dah dulu. Ayat kata, jangan hampa ingat kata orang mati syahid ni mati. Sebaliknya orang yang mati syahid ni hidup, bahkan masih diberi rezeki. Hampa tanya kami. Soalan tu kami tanya dah Nabi masa Nabi hidup dulu. Dia kata begitu. Bila didengar oleh Nabi akan pertanyaan kami tentang tafsir ayat itu, maka Nabi SAW terus terangkan. Kata Ibnu Mas'ud, fa akhbarana anna azwajahum fi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu sya'at. Ini jawapan Nabi. Dan dikhabarkan kami bahwasanya roh orang-orang yang mati syahid itu ada di dalam temolok burung hijau. Nabi jawab. Ini jawapan Nabi. Nabi kata orang yang mati syahid ni, jasad dia ada dalam kubur.
Tapi roh dia, Allah ambil simpan dalam temolok burung hijau. Dia kata lagu tu. Sebagaimana kita taruh permata lu'lu' di dalam peti. Macam kita ada barang kemas, ada batu permata, kita akan jaga dia, kita akan buh tempat selamat dalam peti besi. Begitulah roh orang yang mati syahid. Allah jaga dia. Allah bubuh roh dia di dalam temolok burung yang duduk di dalam syurga. Tuhan jaga roh mereka ni macam tu. Kerana memuliakan mereka itu. Dan kerana mempermegahkan mereka itu. Boleh terbang, makan, minum ke sana sini di dalam syurga. Di mana tempatnya mereka kehendaki. Ini jawapan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud jawab balik kepada orang yang tanya ni.